Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita sambung subtopik menyediakan kemudahan pembayaran. Okey, jadi sebelum ni awak semua dah tengok tak bawah tajuk fungsi bank perdagangan, menerima deposit, memberi pinjaman, menyediakan kemudahan pembayaran. Okey, kita pergi pada yang ni. Okey, menyediakan kemudahan pembayaran. Okey, dia ada dua, iaitu sistem cek dan arahan kepada bank. Okey, sistem cek satu, arahan kepada bank. Okey, arahan kepada bank ni mana? Ni sebenarnya customer yang bagi tahu pada bank untuk buat kemudahan pembayaran ni. Contohnya perintah sedia ada, debit langsung, pindahan kredit, kad kredit, draft bank, kad ATM. Okey, jadi sebab tu dipanggil arahan kepada bank. Okey, cek, semua tahu cek, okey, dan memang pernah tengok lah cek tu macam mana. Okey, arahan kepada bank ni, arahan kepada bank. Perintah sedia ada. Perintah sedia ada ni maksud dia, customer tu dia beritahu bank untuk tolak dalam akaun dia siap-siap, tapi dalam amount yang tetap. Contohnya insurans, bulanan rumah, kereta. Dia boleh je bayar sendiri, tapi dia malas, dia nak suruh automatic bank terus tolak daripada akaun. Okey, itulah dipanggil perintah sedia ada. Awak ingat perintah, so maksud dia tetap. Bayaran bulanan setiap bulan, tapi jumlah dia tetap. Dia berbeza dengan debit langsung. Debit, awak ingat perkataan different. Bermaksud bayaran dia berbeza. Dia setiap bulan juga, tapi dia tak tetap. Jumlah dia berbeza. Contohnya barang air, elektrik, bil telefon. Okey, dia berbeza setiap bulan. Tapi dia beritahu bank untuk automatic tolak dalam akaun dia. Okey, cuma beza dia. Yang ni jumlah setiap bulan berbeza. Yang ni jumlah dia sama. Itu beza dia. Okey. Seterusnya pindahan kredit. Contohnya nak bayar gaji, bonus, dividen, contoh gaji cikgu kan. Tu kita panggil pindahan kredit terus masuk dalam akaun. Sama juga macam awak buat share top up kan. Tu kita panggil pindahan kredit lah. Sama juga dengan pindahan duit masuk dalam akaun orang lain. Contohnya mak ayah duduk jauh, awak duduk asrama, tapi awak ada kad ATM tu. So mak transfer dekat awak ataupun ayah transfer dalam akaun awak tu. So nanti awak boleh keluar keluarkan keluarkan duit tu dekat bank. Tu kita panggil pindahan kredit. Seterusnya kad kredit. Kad kredit tu beza dengan kad debit ialah kad kredit ni dia ada nama kat depan, dia ada tulis. Okey, kad kredit ni dengan kata lain hutang, kita guna dulu, bayar kemudian. Okey. Seterusnya draft bank. Draft bank ni dia lebih kurang macam cek juga. Okey, dia macam ada memudahkan proses kiriman wang. Okey, lebih kurang lah. Draft check ni lebih kurang macam check lah. Draft bank. Okey, kad jurung elektronik atau kad ATM. Semua tahu kad ATM bentuk segi empat tu. Okey, tengok yang mak ayah, kakak, abang semua tu. Samalah. Okey, kad jurung elektronik. Okey, konsep perbankan Islam pula. Okey, kita pergi konsep perbankan Islam. Dia ada wadiah, pemegang amanah, mudharabah, bai bitaman ajil, takjiri. Ini daripada perkataan bahasa Arab. Awak kena hafal dan ingat. Okey, wadiah, pemegang amanah. Awak ingat perkataan wadiah ialah hadiah. Okey. Awak ingat hadiah, awak akan jaga hadiah orang tu sebagai amanah lah. Tu pemegang amanah, cara nak hafal. Mudharabah. Awak ingat perkataan mudarat. Maksudnya, perkongsian dia untung saja. Rugi bank tak tanggung. Okey, prinsip skim perbankan Islam. Dia, bila berlaku untung, contohnya macam ni lah. Dia buat satu pelaburan tu antara pemilik modal tu ialah kita dengan bank. So, bila buat pelaburan tu, kalau untung sama-sama dia yang dapat. Okey, bank dengan pemilik modal orang tadi lah. Tapi kalau rugi, pemilik modal tu orang tu je tanggung, bank tak nak tanggung. Okey, tu konsep mudharabah. Bai bitaman ajil ialah BBA. Awak ingat, bayar beransur-ansur. Maksudnya jualan secara ansuran. Okey, ingat tu, hafal. Takjiri. Okey, takjiri pindah milik harta sewa.
Okey, maksudnya mula-mula tu dia dah bayar sewa, tapi lama-lama tu dia dah tak nak sewa, dia nak beli barang tu, contohnya rumah daripada bank. Jadi sebab tu kita panggil pindah milik harta sewa. Okey, dia dah tak sewa, dia dah beli. Okey, yang ni adalah dia punya dia punya penerangan, tapi cikgu dah terang secara ringkas. Okey, pendapatan individu, jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor. Okey, ni pun awak pernah belajar dalam geografi dengan cikgu. Sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga. Sektor utama ni yang melibatkan hasil bumi, contohnya kegiatan pelombongan, pertanian. Okey, kalau sektor kedua ni melibatkan proses pemprosesan atau perkilangan, perindustrian. Sektor ketiga ni benda yang dah siap. Contohnya, sektor ketiga ni perkhidmatan. Perkhidmatan ada banyak lah, pelancongan, perbankan, perniagaan, perdagangan, banyaklah tu sektor ketiga, lebih pada perkhidmatan. Okey, yang ni ada dalam ni, dia bagi dah contoh, tapi cikgu dah terang secara ringkas. Kepentingan setiap sektor. Kalau tengok ni, ini adalah perkembangan setiap sektor daripada 1960-an sampailah sekarang. Cikgu rumuskan dekat sini. Dulu mungkin orang bergantung pada sektor pertama sahaja sebab masa tu belum ada sektor kedua, sektor ketiga. Dan orang tak tahu lagi macam mana kan. Biasalah sebabnya dulu kan, zaman dulu. Sampailah sekarang makin bertambah. Jadi sebab itulah sekarang ni dah ada sektor pertama, kedua, ketiga. Walau bagaimanapun sektor pertama lama-lama dah makin kurang. Orang lebih bergantung kepada sektor 2 ataupun 3. Sebab sektor pertama benda tu ialah benda yang tidak boleh diperbaharui. Lama-lama akan habis. Sebab itulah sekarang ni lebih kepada sektor 2 atau 3 je. Okey. Usahakan telah menjadikan sektor ketiga semakin maju. Maksudnya sektor ketiga yang makin banyak dah sebenarnya sekarang. Okey, sebab sektor pertama tu dah memang dah tak ada. Bila pertama tak ada, macam mana nak proses sektor kedua, betul tak? Okey, tu adalah dia punya proses. Okey, perubahan sektor daripada 1960-an sampailah sekarang. Okey. Seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey, awak nak kerja satu hari nanti. Apa faktor yang awak pilih pekerjaan tu? Contohnya awak nak pilih kerja tu mungkin sebab gaji besar. Mungkin sebab awak minat. Mungkin sebab awak suka kerja yang mencabar. Ataupun awak suka kerja tu mungkin sebab kerja tu duduk dalam aircon. Ni lah yang awak belajar. Faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Contohnya upah wang. Faedah sampingan. Makin banyak faedah, makin banyak lah awak nak. Contohnya kerja kerajaan, faedah sampingan dia. Cuti bersalin, dapat allowance, macam-macam jenis allowance. Kalau awak tengok slip gaji mak ayah, mesti ada tulis kat situ jenis-jenis allowance. Okey, macam-macam lah. Jaminan kerja. Okey, kerja tu terjamin ke tak. Kalau dah pencen, kalau dah habis nanti, dah tua, dapat tak pencen. Tu jaminan kerja lah tu. Okey, jarak. Ada orang suka kerja dekat dengan rumah, suasana tempat kerja, kepuasan kerja, kelayakan akademik, prospek pekerjaan. Prospek pekerjaan ni ialah ingat perkataan P. Peluang kenaikan pangkat. Okey, kadang-kadang orang nak kerja kat situ, sekurang-kurangnya bila dia nak sambung belajar pun boleh. Okey, peluang nak sambung belajar, peluang nak naik pangkat ada kat situ. So, dia nak. Keadaan ekonomi semasa, waktu bekerja, ada orang suka waktu office hour, ada orang suka shift. Pengaruh keluarga, kadang-kadang sebab keluarga yang nak kerja macam tu, kita tak minat pun, contohnya lah. Tu antara faktor yang mengaruhi pemilihan pekerjaan. Seterusnya saiz firma, ada orang suka kerja kilang yang besar, company yang besar, yang kukuh. Ada orang suka yang company kecil je. Okey, terpulang. Okey, tu adalah faktor-faktor dia. Okey, jenis pendapatan individu. Pendapatan individu ada dua jenis, pendapatan produktif dengan tidak produktif. Produktif tu ialah pendapatan yang kita terima hasil titik peluh kita. Maksudnya kita buat sesuatu, kita sumbangkan sesuatu, kita dapat hasil dia. Okey, yang ni berkaitan dengan TUMB. Maksud dia, kalau tanah, kita ada tanah, kita sewakan, kita dapat. Usahawan, dia jadi usahawan, dia akan dapat untung. Modal, dia ada modal. Okey, contohnya simpan duit dalam bank ataupun dia beli mesin jentera. Jadi, dia akan dapat faedah daripada situ akibat daripada dia membeli barang. Contohnya kalau dia nak bisnes, dia ada
mesin. Mesin tu yang memberikan faedah pada dia sebab dia akan dapat duit yang hasil yang banyak nanti. Buruh, bila dia kerja dia akan dapat gaji. Jadi pendapatan produktif ni ialah pendapatan yang awak terima hasil daripada titik peluk ataupun awak ada sumbangkan sesuatu. Kalau tidak produktif, tak sumbang apa-apa tapi tiba-tiba dapat. Contohnya pampasan. Contohnya dulu BRIM kan, sekarang ni BSH. Kita tak tahu, tiba-tiba dapat. Beasiswa, contoh awak dapat beasiswa. Tak perlu nak sumbang apa-apa pun. Okey, tapi tiba-tiba dapat. Tu tidak produktif, okey. Ni pendapatan produktif ni yang ni. Maksudnya semua hasil yang kita sumbangkan macam cikgu cakap tadi lah. Pendapatan tidak produktif juga nama lain dia ialah bayaran pindahan. Macam tadi lah. Beasiswa, BSH ataupun BRIM. Okey. Okey, jenis pendapatan individu. Mungkin awak tahu jenis pendapatan individu mungkinlah gaji je. Okey, sebenarnya dia ada upah atau gaji. Faedah ada. Faedah ni ambil yang TUMB. TUMB tu ialah jenis pendapatan. Faedah ganjaran dia. Okey, TUMB tanah ganjaran dia ialah sewa. Usahawan ganjaran dia untung. TUMM modal ganjaran dia ialah faedah. Okey, lepas tu buruh. Buruh ganjaran dia ialah upah ataupun gaji. Jadi faedah, sewa, dividen, untung ni semua yang TUMB tambah dengan bayaran pindahan. Kalau ada allowance, semua itulah termasuk pendapatan individu. Okey, dia ada upah wang dengan upah benar. Okey, jenis upah. Upah wang atau upah nominal. Upah wang tu ialah gaji yang kita dapat lah. Kalau kita kerja dapat gaji RM5,000 tu ialah upah wang. Upah benar lain. Dia kena bahagi dengan harga purata barang. Ni formula dia. Okay, upah benar. Kalau upah wang senang. Dapat gaji RM5,000 itulah upah wang. Kalau upah benar kita kena bahagi dengan harga purata barang. Ni faedah. Ni cara nak kira faedah. Contoh awak simpan duit dalam bank kan RM10,000. Faedah bank bagi faedah contohnya 5% setahun. So contohnya awak simpan ada RM10,000. Darab dengan 5% setahun. Itulah faedah yang awak terima. Lepas tu awak tambah dengan jumlah awak. Contoh duit awak ada RM5,000, awak tambah dengan faedah tu. Maksudnya hujung tahun awak akan dapat RM5,000 lebih lah. Macam tu lah nak kira. Sewa, untung. Okay. Nak dapat untung, hasil tolak kos. Okay, contohlah awak berniaga kan, awak jual. Belum tolak lagi jumlah awak beli barang berapa, harga kos semua kan. Jadi awak jual hari tu awak dapat berapa, contohnya 400. Lepas tu awak tolak pula dengan kos awak beli tadi, minyak contohnya, jual goreng pisang, minyak, tepung. So awak tolak, bila tolak tu barulah awak tahu untung atau rugi. Ni formula nak kira untung atau rugi sebenarnya. Okay. Dividen. Okay, contohnya simpan dalam ASB, dapat dividen. Sama juga dengan simpan dekat lembaga tabung haji. Okay. Bayaran pindahan ni macam aku cakap tadi ialah tidak produktif. Contoh dapat pampasan ni. Pampasan, dapat pencen, beasiswa, macam aku cakap tadi BSH. Okay. Okay, so kita stop sampai sini. Nanti kita sambung kaitan antara pelbagai kerjaya dengan matlamat peribadi. Okey, jadi cukup sampai itu saja. Okey, belajarlah rajin-rajin sehingga awak dapat cemerlang. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.